Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan saudara hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhimpun pada malam ni. Asa kekok banyak bulan dah tinggal. Meja ni pun dah besar dah sepeninggalan saya. Pandai kidaf jaga meja ni, kan? Bagi makan apa tak tahu meja ni. Jadi besar lagu ni. Baik, tuan-tuan saudara hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Kita berada dalam satu suasana yang lama tetapi bau. Rasa tebal sikit muka kan, dia rasa gabai, dia rasa macam apa nama, ada something sebab lama dah. Last kita bersama bersiaran dengan tuan-tuan, ingat makan bulan dah, berapa bulan dah. Ya. Hujung bulan lepas dalam apa online. Banyak bulan dah tak jumpa. Sebab tu alhamdulillah, macam mana pun keadaan dunia, majlis ilmu ini wajib diperjalankan. Dan ada setengah-setengah pihak yang ambil satu pendekatan tak boleh kena stop tu majlis ilmu dan sebagainya. Hari ini kita dapati dalam 4 hari belakangan ni 9 orang ulama terbesar, ulama yang terkenal di sekitar tanah Arab kembali ke rahmatullah. Satu jumlah yang banyak. Kalau satu orang tu dia menulis ratusan kitab, kita hilang sudah ribuan kitab. Kitabnya satu perkara, tuan-tuan. Ulama ni bila dia karang kitab, dia tulis kitab, dia susun kitab pun satu benda. Tetapi ada inti isi yang dia tahu. Dan sebab itulah dia yang akan syarahkan kitab tu. Bahkan dalam masa yang sama, bila mana Imam An-Nawawi buat syarah hadis Muslim, dia himpunkan berjilid-jilid syarah dia. Daripada sekian banyak hadis, dari riwayat sebut dalam kitab menyebutkan 4,000 hadis. Daripada kitab tersebut dia syarah pula berjilid-jilid, 20 jilid tu ada. Dan daripada sekian banyaknya syarah-syarah tersebut, bila mana dia meninggal dunia, kata ulama ketika itu sudah hilang permata sebenar bagi setiap ilmu yang dia kutip. Kita tak tahu apa nama resepi masakan mak kita duk makan kan. Sampailah dia dah tak ada, bila kita try buat tak jadi macam dia buat. Ada something yang dia buat yang kita tak buat. Ada something yang dia bubuh yang kita tak bubuh. Ada something yang dia atok yang kita tak atok. Sebab tu ada setengah orang bila kita tengok cara masak dia beza. Ada setengah jenis apa nama letak minyak dulu, lepas tu letak bawang, lepas tu letak cabai. Ada setengah dia letak belanga dulu, lepas tu baru letak minyak kan. Dia tak letak minyak tu kita dapur. Ada letak cabai dulu, last sekali letak bawang. Dan benda tu memberikan tadbir rasa yang berbeza. Walaupun hanya disebabkan oleh tertib. Dan sebab itu kalau kita tengok balik dalam penyataan ataupun perjalanan majlis ilmu ini, perkara yang paling besar kadang-kadang ada yang tuan-tuan jumpa dalam kitab, ada yang tuan-tuan dengar bila berhadap. Boleh faham Ada ilmu yang kita dapat hanya dengan kita download terus daripada kitab, buka kitab baca faham. Ilmu yang dapat daripada kitab, ada ilmu yang dapat daripada berhadap, dan ada ilmu datang daripada kita beradab dengan guru. Yang tu je 3 jalan kemuncak pada ilmu. Sebab itu pada hari ini tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Mazayani Intima'il Islam daripada Dr. Fadilatul Syekh Fathi akan, iaitulah pada muka surat yang ke-93. Kalau ikut dalam catatan saya yang terakhir, last pada kelas online itu, apa nama, kalau kitab Pustaka Fajar muka surat 79. Hak yang cetakan hijau tu 79. Hak lama lah hak saya punya. Kalau Darussalam 93. Baik. Kita dah bicara berkenaan dengan hati bawah ni. Selalu saya pesan bila mana kita dalam kelas pengajian Al-Quran, kitabah Quran ni kalau nak baca daripada hati. Baca dengan berhati-hati, baca dan sambil memperhati. Dia Quran tak boleh kita baca yang tu kita nak sebut, yang tu kita tengok tak. Kita kena tengok yang ke depan, baru perjalanan bacaan kita lancar. Baik.
Untuk tajuk yang kedua pada malam ini, tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, adalah perkara berkaitan dengan akal. Perkara berkaitan dengan akal. Bila sebut perkataan akal, daripada kaedah bahasa Arab dia ada banyak maksud. Antara maksud akal adalah satu benda yang bukan sekadar berkaitan dengan berfikir, menakul perkara yang disebutkan sebagai mentafsir, ataupun yang kita katakan menggunakan otak tu untuk mencapai sesuatu, tetapi kalimah aqala itu sendiri bermaksud menghubung. Kalau kita tengok dalam iklan susu budak-budak dia sebut, dia kata apa? Sel otak berhubung. Pernah dengar? Kan? Dan ni sel otak dia tak berhubung ni. Kan? Minum susu tu sel otak berhubung. Pada pergi tengok harga pun sekilo dah RM65. Kita tanya-tanya ikan murah RM23 so pedas lady ke apa ke? No, RM65. Memang berhubung dengan dompet sekali. Daripada otak tu dia pergi ke account bank tu. Sebab tu bila sebut kata aqala juga bermaksud menghubungkan. Dia tahu ini daripada ini akan pergi ke ini akan pergi ke ini. Tuan-tuan, akal bila contoh kita kata nak minum. Kita tahu dah kita nak minum, kita akan pegang cawan lah. Tangan mana yang kita nak guna? Tangan kanan. Asbab paling dekat. Bila dah tahu dah tangan kanan, itu proses. Dan bila mana kita ambil, kita tahu nak letak kat mana. Mulut ke hidung ke telinga? Sini minum guna mulut sama lah saya pun. Kan? Mana takut letak sini kan. Tanya main mana? Planet Namek. Sebelah Taiping ni kata. Dah kita tahu dah. Dan benar ni respon. Dan dahsyatnya, Masya Allah, Tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki pada kita untuk menggunakan akal itu sebaik mungkin semata-mata untuk membesarkan Allah. Membesarkan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tak ada jalan lain, tuan-tuan. Dan kalaulah mampu kita berfikir, kata Junaid Al-Baghdadi, akal itu dia ada batas. Dia ada batas, akal. Tetapi bila mana dia bersama dengan iman, dia tidak ada batas. Dia akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata macam tu? Baik. Logik matematik dengan logik iman tak sama. Logik matematik dengan logik iman tak sama. Benda ni tuan-tuan selalu dapat. Cerita bab sedekah. 1,700 kan? 1,700. Pahala solat 1. Kalau seorang 1. Kalau ramai 23, 24, 27. Begitu juga dengan amalan ibadat yang lain. Logika dia tak sampai. Logika dia tu tak masuk. Tak relevan pun. Tetapi bila main dengan iman, semua benda tu menjadi satu perkara yang dibenarkan daripada iman. Kalau tengok balik dalam perang Badar, 313 lawannya 1,000. Seorang nak kena pegang berapa? Kalau dikepungnya dalam keadaan matematik logik ataupun perkiraan logik akal semata-mata, tak. Bahkan guru saya sebut yang tu baru manusianya 1,000. Manusianya 1,000. Bagaimana pula dengan jin-jin kufar yang turut berserta dan bersama untuk menentang Nabi SAW. Dan ini yang membuatkan kita bila mana menggunakan akal pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, maka akal kita akan berada pada tampuk kebaikan tertinggi di sisi pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak cuba bingkaskan dan kita nak ringkaskan dalam pertemuan dengan tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatih Akad, akal akan menjadi sendi kemenangan dalam pertarungan jiwa sekiranya akal itu dapat melihat, mengetahui sesuatu, dapat membezakan sesuatu dan dapat menyedut ataupun mengambil sesuatu daripada ilmu yang kelak akan digunakan untuk mencapai tempat yang hampir dengan Allah. Yang ni yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatih Akad, mengetahui kekuatan dan kebesaran Allah. Inilah yang dimaksudkan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah alim ulama, orang yang banyak mengetahui. Ulama ni kalau bahasa kita tertib elok dalam majlis pengajian, orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu agama. Tapi daripada kaedah ulama adalah merujuk kepada semua. Kalau satu orang pembawa teksi, dia mengetahui semua jalan,
dia pun ulama. Kalau satu tukang masak, dia boleh masak semua. Western ke, Eastern ke, apa benda ke, chicken chop, chopstick, semua dia tahu masak. Maka dia juga adalah ulama. Dia juga adalah ulama. Tetapi bila kita sebut berkenaan dengan ulama, ulama yang mana kata Allah yang terbaik? Iaitulah ulama yang sentiasa berada dalam keadaan semakin takut, semakin gerun, semakin tunduk pada Allah di dalam setiap penguasaan ilmunya. Yang ini selalu saya sebut. Baru ni ada satu orang doktor, muda lagi doktor ni, laki, masuk Islam. Dia syahadah dah, alhamdulillah. Kemudian kita berbincang dalam perkongsian kita tu, kita berbincang. Kita beritahu dekat dia, you Islam ni, tanya dekat dia, kamu ni Islam ni berapa ribu dah kamu habis? Berapa ribu dah kamu habis untuk Islam? Dia kata tak ada, mana ada habis duit. Tak ada apa duit pun keluar. Cuma ucap kalimah syahadah saja. Tapi saya tunggu lama. Dia tunggu lama, dia kata. Sebab masa dia sambung belajar di satu negara di luar daripada Malaysia, tahun ketiga di negara tersebut dia dah Islam. Dan lebih dahsyat, negara tu bukan negara Islam. Negara bukan negara Islam. Dia praktik amal Islam dengan kawan-kawan Islam di sana, bukan orang Malaysia. Kemudian bila keluarga dia dapat tahu, maka dia hentikan niat dia pada masa tu. Tapi dia dah Islam dah lah. Dia dah solat dah, dia dah puasa. Dan puasa dia dekat negara tu mencecah 19 jam. Dan dia pernah buat 1 tahun tu memang dia buat full. Kan? Dia buat full. So saya kata kamu kurang lah. Saya setiap tahun full. 19 jam bang. Kan? Nak full macam mana kalau kata muka kita ni, ingat kurma tokak kelingan kotak lah. Kan? Sekali dengan kotak-kotak dengan pelepah kurma kalau ada kita telan. Pasal 19 jam. 19 jam puasa. Sehari 24 jam. Dia kena puasa 19 jam. Baik. Bila dia balik, dia teruskan pekerjaannya. Dan dia dah bekerja. Bila dia dah bekerja, dia memeluk Islam. And then saya tanya dekat dia tu, ada berapa ribu dah habis? Dia kata tak banyak. Tak banyak duit pun habis. Cuma dia masuk Islam. Lepas tu syahadah, selesai. Baik. Saya beritahu dekat dia, ada 5-6 orang doktor yang bukan di Malaysia, di luar negara, berhabis hampir ratusan ribu sebelum dibukanya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam nampak akal dan hati dia. Nak nampak hidayah Allah tu dengan akal dan juga hati tu, habis beratus ribu. Satu orang doktor, bukan apa nama, bukan doktor sajalah, dia prof di universiti di Amerika, habis dekat-dekat 250 USD, duit kita kali dengan 4. Duit kita kali dengan 4, lebih kurang sejuta, dekat sejuta, habis beratus ribu semata-mata nak jumpa satu ayat yang Allah Ta'ala sebut, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzaqul la yabghiyan. Dia nak kata jumpa ayat yang tak bertembung, ayat tak bercampur tu, ayat tak bergabung tu. Dan dia buat kajian di sungai Mississippi. Dia tahu dekat jalan sungai tu, di sungai tersebut, di muara sungai tersebut, ayat laut dan ayat sungai tak bercampur. Dan benda ni dia buat kajian, makan dekat 10 tahun. Dekat 10 tahun. Bila dia buat kajian dia tu, bila dia persembahkan kepada semua orang di universiti dia dan juga negara dia, itu adalah kajian yang terhebat pada zaman tu. Benda ni berlaku sekitar tahun 70-an. Dekat zaman tu. Zaman apa ni, di tahun tu, di waktu tu. Di negara dia, benda tu adalah penemuan terhebat. Bila dah jadi penemuan terhebat, maka benda tu diangkat menjadi satu perkara yang besar dalam negara dan dibawa ke pameran antarabangsa. Pada tahun sekitar tahun 80-an, dia bawa kajian itu ke negara Arab, Kuwait pada masa tu. Dan dia buat pembentangan. Bila dia buat pembentangan berkenaan dengan kajian dia, orang daripada Eropah ya nampak macam takjub dengan benda tu. It's awesome, benda tu amazing, benda tu cukup mengkagumkan. Tapi orang Arab tengok kuku sambil dia duduk bentang. Orang Arab cemui. Dan dia pelik, dia kata pasal apa respon hanya mai daripada orang Eropah, bukan orang Arab, bukan orang Islam lah khususnya. Maka orang Islam ditanya oleh doktor ni tadi, pasal apa hampa tak rasa terkejut pun? Dia tak nak terkejut apa benda Kami tahu lama lah. Bila hampa tahu? Zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran ada, dah benda tu. Dah habaq dah. Walaupun tak dikaji lagi. Hari ni ramai orang duk viral berkenaan dengan jumpa kolam dalam kolam, jumpa sungai dalam laut.
jumpa sungai dalam sungai. Disebut dah dalam Quran. Berkenaan dengan api di dalam air dan sebagainya. Ya. Dan benda ni kalau ikut logik, tak masuk. Melainkan kalau tengok gambar SpongeBob. Kan? Dia buat campfire dalam laut. Kan? Dia buat campfire tu dalam laut. Benda tu. Dan sebab tu, bila kita faham konsep akal ini, dia ada keterbatasan dia. InsyaAllah, kita tak akan duduk dalam penguasaan dunia ilmu semata-mata. Tetapi kita akan kaitkan ia dengan iman. Dan ini yang kita nak bawakan pemahamannya dalam pertarungan jiwa. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Kita masih lagi duduk dalam suasana yang orang kata apa, pandemik dan sebagainya. Tak tahu, ada yang kata dah masuk endemik. Saya pun tak tahulah endemik ke pandemik ke. Saya cuma mau tuan-tuan jangan panik kat tu je. Jangan duk panik endemik ke pandemik ke apa ke. Biar benda tu tak ada risau. Guru saya kata apa? Dia kata, hang perasan tak? Bertahun dah kita duk minta, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyil asqam. Idfa' lana hadzal bala wa hadzal waba wa hadzal ghala wa hadzal ghala wa hadzal fasha wa hadzal fitan wa hadzal mihan. Kita minta. Ya Allah, angkatlah. Tetapi ketentuan Allah dan ketetapan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kata apa? Allah nak benda ni duduk dengan kita. Sekarang ini kita dah kena usaha untuk belajar daripada duduk di tempat sabar pergi ke maqam redha. Boleh faham tak tuan? Muka macam risau. Kita duduk sabar dah. Lama dah duduk sabar. Tak boleh balik, tak boleh pergi mana-mana. Saya nak main sini pun rindu, kan? Nak jumpa meja ni, rupanya dah jadi meja lain dah. Macam-macam kita ada perancangan kita yang dah tersekat, tak mampu untuk kita buat. Banyak benda. Geng-geng kuliah kita nak main buat liputan. Liputan kuliah dan sebagainya, tak mampu. Tak boleh nak rentas daerah ataupun negeri. Kuliah saya cuma duduk di bangku di rumah saya, belakang ada tingkap kayu tu ya. Saya kira duk runah besi jendela tu ya, tiap hari kuliah. Kelas saya pun sama. Kelas saya setiap hari je lah. Isnin dengan Rabu dengan saudara kita, Sabtu dan Ahad dengan saudara kita, Selasa dan Khamis dengan ada 2-3 komuniti usrah yang lain, hari Jumaat dengan beberapa kawan-kawan kita untuk buat usrah. Duduk situ ya. Sampai bersih saya punya tingkap tu. Hari-hari duduk runah, tahu runah. Duduk usia satu macam dia duduk runah besi tu. Tapi dalam ruang yang sama, kita nak supaya kita punya perancangan tu boleh dilakukan balik. Lama lah kita duk minta. Kita duk abang, ya Allah, angkatlah wabak ni ya Allah. Angkatlah wabak ni ya Allah. Angkatlah musibah ni ya Allah. Tapi masih lagi. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ataupun tidak memakbulkan permintaan kita? Tidak. Allah makbulkan. Dan Allah nak supaya kita belajar daripada konsep sabar dalam setiap keterhadan itu menuju ke maqam yang satu lagi, nama dia redha. Apa redha dekat situ? Kita redha bahawasanya kita ini makhluk. Kita redha katanya kita ni hamba. Kita redha Allah tu pencipta kita. Kita redha kalau hamba ni Allah nak bagi apa pun dia tak ada masalah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ni jalan yang terima semua benda nikmat. Sampai hari ni berapa ramai di kalangan kita yang boleh terima penyakit ini, musibah ini sebagai nikmat? Berapa ramai? Tanya balik kat diri kita. Berapa ramai? Sebab tu bila mana kita buka dalam kitab perbahasan berkenaan nafsu, kita akan jumpa lah lawamah, mulhamah, mutmainnah. Dia ada radiyah, dia ada mardiyah. Betul? Ada radiyah, ada mardiyah. Yang mana jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kata ulama, khasyiya rabbah, dia merebahkan diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena pijak pun pijaklah. Nak kena picit pun picitlah. Nak kena timpa pun timpalah. Sebab aku dah redha lah dengan apa yang berlaku. Kehilangan ahli keluarga. Ahli keluarga saya terdekat sepanjang pandemik 3. Bapa mertua saya, abang ipar saya dan juga anak saudara saya. Alhamdulillah 3-3 bukan disebabkan oleh penyakit COVID. Semuanya boleh diuruskan. Kita urus semua. Dan bila mana kita duduk dalam keadaan nak mempercayai ini semua adalah urus takdir Allah Subhanahu Wa Taala, akal bukanlah sampulnya semata-mata, tidak.
akal belum lagi mampu untuk menjadi sampul ketetapan atas setiap qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup. Akal kita terbatas. Akal kita 2 tambah 2, 4. Kita belum lagi 1 sama dengan 700. 313 boleh tolak 1000. Kita belum lagi. Belum lagi sampai tahap tu. Kenapa? Sebab kita masih duduk dalam maqam sabar, belum naik ke redha. Jadilah orang yang ridwan. Jadilah orang yang redha kepada Allah dan menjemput Allah redha ke atas dia. Siapa dia? Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang mana duduk dalam ketaatan kepada Allah, semakin banyak ilmu yang dia belajar, semakin banyak ilmu yang dia tuntut, semakin banyak ilmu yang dia pelajari, semakin tunduk gerun dia, takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut apa? Bukan takut mati. Takut apa? Bukan takut sebab tak boleh balik kampung. Takut apa? Takut dia tak mampu untuk duduk dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wal'iyadzubillah. Berapa ramai orang yang duduk dalam suasana penyakit ini dengan duk bagi tahu kena jaga kesihatan akal, kena jaga kesihatan mental dan sebagainya. Banyak orang yang ambil keputusan untuk bunuh diri dan sebagainya. Kes kematian mengejut ini adalah satu perkara yang bukan main-main. Setiap hari ada cubaan-cubaannya untuk membunuh. Mana tidaknya gurunya di rumah adalah semua media sosial. Jadi hidup dia menjadi sosial. Boleh faham? Sosial lah. Dulu tuan-tuan, dulu kita bila mengaji, bila kita duduk dalam suasana 90-an, sumber ilmu kita kalau agak update sikit, kita ambil daripada TV. Forum Perdana Ehwal Islam, dulu 90-an punya cerita. Lepas maghrib tu, Tok Imam tu duduk baca doa panjang. Paling panjang pun Allah mabarik lana, cukup. Pasal kelam kabut, semua bekan nak balik tu, nak duduk depan TV nak tengok forum perdana. Dan isu tu dia persiapan yang tu. Isu tu yang penting. The moment of the climax of the moment isu tu. Pasal isu bila pergi market, dia boleh sambil duk pilih tengok dia hang dengar dah semalam forum perdana. Ambil ustaz, dia jadi lagu tu. Dulu 90-an. Tapi bila main dah tahun 2000 ke atas ni, sumber kita dah banyak. Ada yang belajar dengan 5 minute craft. Kena penipu sedia. Kan? Cara nak tanam pokok, tengok dalam video tu, dia pun pulun tanam. Kan? Sampai keluar, tak hidup-hidup pun. Duk buat macam dalam video tu. Tak tahu, buat tempat tangkap ikan. Dia ambil gambar dekat-dekat, dia buatlah guna tanah apa ke, dia kuat lubang, lepas tu nampak ikan keli duk masuk. Tuan-tuan tengoklah behind the scene dia macam mana. Lepas order 1 tong ikan keli duk belakang tu ya. Bukan kata ikan tu duk merangkak masuk. Dah. Yang ni yang kata fitan. Yang ni yang dikatakan mihan. Yang ni yang duk berlaku ni. Dan lebih bahaya dan lebih teruk bila mana kita pula umpama ikan talapia lapak tak makan 4 minggu. Mati dah Ustaz kalau 4 minggu. Hak ni ikan talapia diet. Mana hantar? Ni. Masuk apa telan. Agak cun dengan akal, ambil. Tak balik, tak boleh kita. Kita bila mana nak duduk dalam keadaan innama yakhshallah min ibadihi ulama, tak boleh nak ikat pada akal. Jangan. Sebab tu cari jalan untuk kita dapatkan ketetapan duduk dalam ruang sabar pada waktu ini, dan kita usaha untuk tingkatkan jadi orang yang sampai maqam radiyah, dan insya-Allah kita duduk dalam keadaan menjemput nilai mardiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, bangsa akal banyak kali disebut oleh Syekh Abdul Qadir Mandili, oleh Abdul Samad Al-Palimbangi dalam kitab-kitab mereka. Bahkan perbahasan berkenaan dengan dunia akhirat, mereka akan menggunakan nama ini, bangsa akal. Kenapa bangsa akal? Kelompok-kelompok relevanisasi, kelompok-kelompok logik akal, kelompok-kelompok yang boleh masuk dengan fikir. Benda ni boleh fikir betul? Tak boleh fikir tak betul? Macam mana kita kalau kata membesarkan akal itu dan kita nak menerima konsep Isra' wal Mi'raj? Ya ni, perbahasan sampai hari ni tak habis. Perbahasan sampai hari ni dengan orang-orang yang terlalu skeptikal dengan segala keajaiban ini. Dan mereka menggunakan kaedah dalil simple. Dia kata Islam ini agama hujah, semua benda mesti dihujahkan. Ada, betul, saya setuju. Tetapi siapa yang nak hujahkan tu? Yang ni yang menjadi isunya. Kalau kita nak tanya tentang Islam tetapi dirujuknya kelompok orientalis,
Kita nak tanya tentang Islam tapi kita ambil daripada mata kaca golongan yang tidak Islam. Kita ambil cerita Islam daripada orang yang so-so Islamnya, yang duduk dalam keadaan mengaku sebagai kami ni Islam yang moderate dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang bahaya, tuan-tuan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Ramai orang yang ambil Quran, dia dapat sesat, dia dapat petunjuk. Siapa yang dapat sesat? Orang yang tanya, intipati dan juga isi Al-Quran daripada golongan fasik. Wal'iyadzubillah. Sebab tu, bila sebut berkenaan akal, dia kena jaga. Kalau akal itu sihat, tak bermaksud akal itu berada dalam kebaikan iman. Akal sihat, dia tak semestinya dia tu duduk dalam keadaan beriman. Ada satu lelaki, dia bukan Islam, duduk di Filipina. Otak dia, geliga tak geliga, dia buat sistem solar, panel solar untuk menghidupkan elektrik di seluruh kawasan setinggan rumah dia. Akal dia tu. Ada seorang budak Indonesia, budak lelaki, muda lagi. Hak ni pun saya baca 3-4 kali jugalah artikel berkenaan dengan budak ni. Dia ambil karen daripada pokok buah amra. Saya dengar, saya nak gelak kan. Tapi bila tengok, adalah. Dia punya bukan takat pokok amra je. Tuan-tuan boleh buat pada pokok-pokok lain juga. Tapi balik jangan duk try pula. Bubuh kat mana ni toge berapa mAh je. Ada 1040 mAh je tak cukup. Dia punya power dia tu. Guna akal untuk mencari penyelesaian, memberi solusi kepada masalah dalam masyarakat. Ya, bagus. Tetapi tidak semua akal itu adalah akal yang beriman. Bila mana kata akal beriman, akal beriman ini, dia akan jadi seperti mana waliullah, dia akan menjadi seperti mana golongan siddiqin, dia akan menjadi harus dan wajib jadi seperti para nabi. Macam mana jadi lagu mana tu? Depa bila mana mereka mampu memberikan penyelesaian kepada masyarakat umat, kesemua penyelesaian itu dikembalikan kepada Allah, bukan pada diri. Tetapi berbeza dengan Qarun, berbeza dengan Fir'aun, berbeza dengan kelompok kafir Quraisy. Bila mana melakukan sesuatu keputusan ketetapan, mengeluarkan masyarakat daripada permasalahan, mereka akan menominasikan, mereka akan mengkreditkan, mereka akan menyebutkan setiap kejayaan itu berasaskan akal mereka. Wal'iyadzubillah. Kerana itu kita akan jumpa dalam Al-Quran Allah Ta'ala sering kali bukan mengejek lah, tetapi memberikan satu nilai cabar untuk kita menundukkan dan menambahkan rasa gentar kepada Allah dengan kalimah afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tatadabbarun. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran berulang kali, pasal apa hampa tak fikir, pasal apa hang tak gunakan akal, kenapa hang tak ambil peringatan. Bahkan antara lain Allah Subhanahu wa taala juga memperincikan dalam satu surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 sampai ke-20. Suratul Ghashiyah ayat 17 sampai 20. Sekian banyaknya persoalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan ulama kata di antara asbab ayat ini, Al-Quran itu bukan takat perkataan yang dibaca, tetapi persoalan yang sedang bertanya. Quran itu bila kita bacakan, kita akan jumpa banyak ayat-ayat yang bertanya kepada kita dan kita kena jawab. Contoh yang popular dan mudah capai surah Tin. Alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Dan kita jawab balik benda tu. Sebab tu Quran dia bukan satu saja hala, dia dua hala. Al-Quran itu bila kita baca dia dua hala. Supaya kita ni jadi orang yang ada hala tuju. Kita tak jadi orang yang tak tahuan hala. Boleh faham? Quran ni di dua hala. Bila kita baca, kebaikannya dia akan balik kat kita. Sebab persoalan tu kita akan boleh jawab. Dan jangan tinggalkan Quran. Satu hari jangan pernah tinggalkan. 2 hari apatah lagi. Kalau boleh jangan duk buat reunion. buat reunion dengan Quran. Bila nak buat tu? Hujung tahun. Ni semua jenis MA lah. Bukan MA yang belajar tu. Yang ni mangkuk ayun. Jenis tunggu 1 tahun baru nak buat reunion dengan Quran. No, Quran bukan untuk diletakkan dalam nilaian suci dalam debu. Ditinggalkan di atas almari, lepas tu biar berdebu. Lepas tu lepas habis bulan Ramadan tahun depan pula baru nak buka baca. No, setiap hari kita buka. Ada orang bila dia baca Quran, bila dia baca mula dia duk pulun baca lancak tu. Nanti bila dah lama, dia akan main nak faham ayat tu. Tak kisah tuan-tuan. Buatlah duduk yang mana pun, tak ada masalah. Tetapi baca dulu Quran.
Jalannya Quran kena baca. Sebab sifat Quran tu nama dia Al-Quran yang dibaca dan berulang kali. Ada alif nun di belakang Quran. Kalau satu qura, dia iqra satu. Tetapi kalau kata Al-Quran dibacakan berulang kali. Kalau ikut balik dulu saya beritahu Quran daripada kalimah qur. Qur maksud dia bunyi. Qur maksud dia bunyi. Lepas tu guru saya dia kata burung kalau kata bunyi banyak terkukur, kan? Burung terkukur. So kur satu bunyi. Bila Quran dibunyikan berulang-ulang. Siapa yang nak ulang tu? Kita. Yang Islam Orang kafir tak baca Quran, depa baca kita. Jadi kalau kita pula tak baca Quran, kita nak baca sama. Kita nak baca orang kafir pula, tak payah. Benda tu tak ada kena-mengena. Bahkan kita ni kalau tengok balik dalam beberapa waktu belakangan ini dimunculkan tentang peringatan-peringatan tentang akhir zaman. Duk beritahu dah macam-macam. Segala macam benda yang kita jangan jumpa dulu lah dah. Tsunami dulu jangan jumpa lah. Merata. Sampai ke Kuala Sepetang pun ada. Mi udang tsunami. Dulu tsunami nak dengar payah. Pasal naik eja tu payah. Dia kata eja macam mana tsunami TSU ke SU saja kan. Nak jumpa tanah runtuh payah. Nak jumpa banjir berat, banjir besar payah. Lah ni bukan takat banjir tanah runtuh, kepala ayak turun. Yang kita duk jumpa tu kepala paip Ni benda ni. Dan bukan benda kecil-kecil tuan-tuan. Tahu ni akhir zaman sedang mendekat. Kiamat sedang datang, wajib pasti. Sama ada kita mati dulu ataupun beradab dengan kiamat kita tak tahu. Tapi kalau boleh janganlah duk beradab dengan kiamat. Kita nak supaya kita ni kembali kepada Allah dalam keadaan berada pada nilai iman dan Islam. Yang akal kita guna semata-mata untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan membesarkan diri kita depan Allah. Walaiyazubillah. Duk tahu dah akhir zaman duk mai, duk tahu dah tak lama dah dunia ni, tapi masih lagi duduk dalam keadaan lara. Masih lagi duduk dalam keadaan mencari isi dunia. Masih lagi duduk korek intipati dunia. Yang kita tahu benda tu takkan boleh bawa masuk ke dalam kubur. Kalau ingat persoalan yang pernah saya timbulkan daripada awal-awal saya sampai sini. Balik rumah kita, daripada pintu depan sampai pintu belakang, cari berapa banyak barang yang kita boleh bawa masuk kubur. Jangan duk pergi kapok lelaki balik aku masuk hang masuk. Ni kapok anak kita. Tak ada siapa tuan-tuan. Tak ada apa yang kita boleh bawa masuk kubur. Yang boleh untuk kita bawa cuma amal kita. Itulah bekal. Tapi kalau yang tu pun tak ada, yelek pucik, apa pun tak ada. Tak ada siapa yang boleh. Bahkan perkara inilah yang kita duk diulangkan. Dan orang tanya pergi masjid, kadang-kadang kelas pengajian cerita bab padu'ain. Sampai umur 60 pun duk cerita hid dan sebagainya. Ada orang dia pandang sinis perkara tu. Saya nampak benda ni, betul jugalah. Umur 60 dah duk cerita hid apa. Habis tu dia tak ada anak. Dia tak ada cucu. Dia tak ada cicit. Dia tak ada piut. Apa lagi? Nyet. Kan? Dia tak ada keturunan dia untuk dia sampaikan bicara berkenaan dengan kaedah fiqh ibadah. Takkan tak ada. Mesti ada. Dan inilah waktunya untuk kita menajamkan balik pemahaman kita. Dan kenapa fardu ain itu banyak diajak dan tak berhenti tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pilih mana-mana masjid, akan ada fiqh tentang salat. Kitab Muniatul Musalli ada, Fathul Bari ada, Kifayatul Akhyar diajarkan. Semua berkenaan dengan fadilat dan juga kaifiat salat. Diceritakan berulang kali, bertahun-tahun, makan ratus tahun pun kadang-kadang kitab tu. Tapi kenapa diulang? Sebab ibadat inilah yang akan mendekatkan kita kepada Allah, seperti mana yang Nabi SAW sebut bila ditanya tentang kiamat. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, perbanyakkan oleh kamu akan amal. Bila sebut kita amal yang paling mudah, amal dengan diri kita. Amal dekat diri kita ni amal mana yang mudah? Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, lepas tu Quran dan sebagainya. Yang lagi dekat, solat dengan Quran. Kita boleh buat tiap-tiap masa, tak tunggu waktu-waktu tertentu. Dan benda ni yang kita nak kena proses dengan akal yang baik. Bukan akal yang sihat. Sihat saya tak cukup. Sampai disebutkan oleh satu orang falsafah, ahli falsafah. Dia kata, dia nama dia Descartes. Dia kata apa? Sepintar manusia yang paling pintar, maksud manusia yang paling pintar adalah manusia yang boleh menghasilkan kejahatan yang paling jahat dan boleh menghasilkan kebaikan yang paling baik. Ini adalah takrif bagi akal. Akal itu, satu orang tu kalau betul-betul dia berakal, dia pintar, dia paling pandai. Nak tahu dia pandai tak pandai, dia mampu menghasilkan kejahatan yang paling jahat
dan dia juga mampu menghasilkan kebaikan yang paling baik. Dan kita ni pula yang ada akal yang average ni, IQ tak sampai pun Honda Film Honda Film pun 80 lah kan, tak sampai pun 80 IQ kita, kita pilihlah yang baik. Dan beruntung bagi orang yang ada kawan-kawan dia yang guna akal, kepintaran dia tu untuk buat kebaikan yang paling baik. Dan bagi kita pula kena usaha untuk jauhkan orang yang gunakan akal yang pandai ni untuk melakukan kejahatan yang paling jahat. Dan benda ni yang kita nak kena sentiasa hidupkan dalam kehidupan kita sepanjang kita masih lagi punya nilai masa. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menunjukkan tentang nikmat akal, dan dalam sabdanya, ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal aql. Allah tidak mencipta makhluk yang lebih mulia daripada akal. Dalam catatan di bawah disebutkan nombor 1, hadis ini adalah hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dalam An-Nawadir dengan sanadnya dhaif. Dan kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Idza taqarraba an-nas ila Allah Ta'ala bi anwa'il bir fataqarrab anta bi aqlika." Jika manusia menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan pelbagai amal kebajikan. Al-bir. Al-bir ni tuan-tuan boleh rujuk juga dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 177 bila Allah Ta'ala mengkisahkan tentang kebaikan, kebajikan, kebaktian. Bila sebut kata kebajikan dan kebaktian, tak ada satu pun kata Nabi, manusia yang mana menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan dengan pelbagai amal kebajikan, hampirkanlah diri kamu kepada Allah dengan akal, dengan ilmu, dengan faham. Satu solat orang yang berilmu lebih baik daripada 1000 solat orang yang tidak berilmu. Dalam qaul yang lain menyebutkan 70,000. Satu orang yang beribadat dengan ilmu lebih baik daripada 7 tahun ibadat orang yang tidak berilmu. Jadi ilmu tu penting. Dan bila sebut kata ilmu tu penting, pentingnya ilmu tu akan nampak ataupun akan ada nilai. Kata ilmu tu penting bila kita amalkan ilmu tu. Kalau kita ada ilmu tapi tak amal, ilmu tu tidak menjadi penting bagi kita dan tak menjadikan kita penting. Tetapi kalau kata ilmu tu kita dapat, kita amal, ilmu itulah yang akan menjadikan kita penting di sisi Allah dan akan menjadikan kita ini pentingkan Allah Subhanahu Wa Taala asbab daripada ilmu tu, walaupun sedikit. Abdullah bin Mubarak bila mana disebutkan tentang perkara ini, dia mengajakkan kita supaya banyak akan beradab dalam menuntut ilmu. Imam Malik bila mana dia mengajak anak murid dia, kata Imam Rabi', Imam Syafi'i. Imam Malik bila mana dia mengajak, kata anak murid dia, aku belajar dengan Imam Malik untuk ilmu saja 7 tahun. Tapi aku khidmat dengan dia, beradab dengan dia lebih daripada 15 tahun. Maksud dia, beradab dengan Tok Guru tu lebih banyak daripada ilmu yang dia kutip. Maka bila ditanya kepada pasal apa yang belajar ilmu tu sat saja, dia kata kitab Imam Malik boleh dapat merata. Mana-mana orang aku boleh belajar. Sebab anak murid dia yang duk belajar tu ramai. Jadi kalau aku nak tahu ilmu dia tu, aku boleh dapat dekat mana orang. Tapi nak khidmat, nak beradab dengan guru tu, takkan boleh aku dapat daripada anak-anak murid dia. Sebab itu adalah individual. Satu benda yang hanya dengan guru tu saja. Sebab tu tuan-tuan, bersyukurlah kalau kita ada guru yang kita boleh khidmat, ada guru yang kita boleh beradab dengan dia, ada guru yang kita boleh sentiasa bertalaqi dengan dia. Maka dengan kebaikan kita sentiasa berada dengan golongan soleh ni, orang-orang baik ini, Allah Subhanahu Wa Taala nampak doa kita. Allah Taala terima pemakmulan, memberikan pemakmulan hajat kita, insya-Allah. Dan kemudian satu lagi sabda Nabi SAW, maktasaba rajulun misla fadli aqlin yahdi sahibahu ila hudan wa yarudduhu an radi'in. Seseorang itu tidak mendapat sesuatu yang lebih dari keistimewaan akal, kerana akal itu membimbing tuannya kepada hidayah dan mengelakkannya daripada perkara yang buruk. Hadis riwayat Ibn Al-Mujbir. Dalam kaedah akal yang disampaikan oleh Nabi SAW, akal kalau betul-betul sifatnya akal, dia akan membawa orang tu dekat kepada Allah. Tetapi kalau sifatnya cuma otak, mukh. Otak ni mukh. Dalam bahasa Arab, otak ni panggilannya mukh. Sebutan dia mukh. Jadi kalau pergi ke Johor, makan otak-otak, jangan order mukh-mukh. Saya mereka baling ke mangkuk satu kan. Kata dia ni habang apa duk mukh-mukh. Apa dia otak-otak? Dah otak-otak panggil lah otak-otak. Siapa
Bila mana kita nak sebut berkenaan akal dengan mukh, beza. Orang yang ada otak, dia akan gunakan akal dia untuk kepentingan perut dia. Tetapi orang yang ada akal, dia menggunakan akal yang dia ada untuk bukan kepentingan diri, bukan kepentingan manusia, tetapi kepentingan peribadatan kepada Allah, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah Islam menggalakkan ilmu. Universiti pertama di dunia orang Islam yang buat. Universiti pertama di dunia orang Islam yang buat. Begitu juga dengan kitab tentang perubatan orang Islam sampai hari ini juga masih dikaji. Qanun fi Tib daripada Imam Ibn Sina. Begitu juga dengan konsep matematik yang banyak kita jumpa, algebra dan sebagainya. Khawarizmi, Al-Biruni, Ibn Nafis, antara orang-orang yang hebat dalam mendalami ilmu. Bahkan nak buat kamera yang kita ada hari ini pun ambil daripada ilmuwan Islam yang mengkaji tentang optik mata. Bagaimana kesan daripada fokus nak mai kepada pandangan mata kita ni. Dan ini yang dikatakan sebagai golongan-golongan yang berilmu dahulu, bila mana mereka mendahului iman dulu baru akal. Takkan mungkin mereka boleh tahu macam tu saja. Dia ada bimbingan dia ada dia punya dorongan dia. Ada satu negara, lah ni dah jadi negara orang tak Islam dah. Lama dah lah, kisah ni tahun zaman Melaka dulu lah. Dah jadi negara orang tak Islam. Di situ ada satu tempat tanam pokok peach. Pokok peach ni dia punya di tempat tu lah, di kawasan tu, pokok peach dia pokok yang buah dia buah yang besar-besar. Beza dengan tempat lain. Beza dengan tempat lain. Jadi ada orang buat kajian pasal apa dalam negara yang sama, dalam negeri yang sama, pasal apa pokok buah peach hampa ni lebih besar daripada buah peach lain. Tempat pun sama, suhu pun sama, cuaca pun sama. Maka bila dia cek balik, rupanya di situ, di kampung tu, di kawasan tu, depa bila tanam pokok peach, dia ada buat satu upacara. Upacara dia apa dia? Bila buah tu dah mula keluar, buah peach tahu tak buah peach? Dia berbulu sikit kan. Kita tengok tu berbulu lah. Dia ada macam bulu-bulu sikit tau. Masa dia kecil. Lepas tu bila dia dah keluar, dia dah mula matang. Belum masak lagi dia dah matang. Depa akan tembak meriam. Depa akan bawa meriam dekat setiap lorong pokok tu, depa akan tembak. Bagi terkejut. Ni bahasa dia apa? Kalau kita nak brain, tak boleh. Tapi kesan dia apa dia? Buah dia lebih besar daripada tempat lain. Buah dia lebih besar daripada tempat lain. So kalau kata buah durian kita duk dapat luih-luih itu, try tengok. Try tengok kan. Ni saya pernah masuk di kawasan belah Greek. Orang asli duk kena perkena dengan orang asli ni. Tak tahu kot dia perkena juga kan. Kalau saya kena perkena, saya kena perkena tuan-tuan pula lah. Dia abang dekat saya, dia kata yang bali meracun bola tu, kita halau babi kan. Dia terdak bukan bagi halau babi sebenarnya. Tu nak besarkan buah tu, bagi buah tu terkejut. Tak tahulah. Try tengok lah kan. Nanti balik try buat tengok. Pokok durian baru 4 hari tanam, nak besar mana kan. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan ilmuwan Islam, akal mereka duduk pada tahap yang kita katakan sebagai hari ni trendsetter. Trendsetter ni apa dia? Kalau di sana buat yang tu, kita pun perlu nak buat. Lah ni trendsetter kita banyak Korea, trendsetter kita banyak Amerika, trendsetter kita banyak Jepun, trendsetter kita banyak negara-negara yang tak Islam. Tapi dulu yang jadi trendsetter, yang jadi tumpuan, yang jadi tujuan setiap fashion, makanan, pakaian ke apa ke, bahkan rumah sekalipun, mereka akan ikut trendsetter daripada orang Islam. Sampai ke tahap bila mana kita buka balik kotak Al-Hamra, dalam hamparan dia punya pembinaan kota tu, tuan-tuan bayang ayak yang guna untuk wuduk tu sudah aja. Ayak yang guna untuk wuduk menggunakan sistem gelombang suara ketika muazzin azan di dalam masjid di kota di Granada Spanyol tu, bila dia azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayak yang ada di keliling kawasan masjid tu akan mula mengalir. Gelombang suara. Bila jatuh kepada golongan raja yang kita sebutkan Raja Ferdinand dan Ratu Isabel, antara benda yang mereka cari point untuk kaji benda ni. Sebab bila dah jatuh kepada Kristian, ayat tu tak keluar. Ayat tu tak keluar seperti mana sebelum masa zaman Islam. Jadi mereka duk cari point dia, pasal apa. Maka dia tanya kepada orang Islam yang ada, dia kata tak tahu, kami pun tak tahu. Cuma bila azan, ayat akan keluar. Mereka pun panggil orang untuk azan, dan bila azan betul ayat tu keluar.
Dan mereka rongkah benda tu nak cari macam mana benda tu boleh jadi, tak jumpa sampai kelar. Sebab tu yang mereka jumpa cuma satu sistem lah, yang kita duk guna dalam akrim tu, ayak flow rotate balik kan, dia keluar masuk. Dan benda tu yang mereka duk pulung buat. Dekat Penang ada jam besar. Kalau pi dekat jam besar sebelah Jabatan Agama tu, dekat dengan Padang Kota tu, dia ada satu jam besar. Lama tak pergi Penang, lah maju dah. Ada terowong, ada jambatan ketiga apa kan. Ada satu jam besar tu. Dekat situ tu akan nampak kepala singa. Kepala singa keras duk tu. Situ paik ayak tu dulu. Bawah tu dia ada letak besin. Dan sistem yang dia guna tu rotate lah. Rotate, ayak rotate je. Bukan ayak yang kata baru dan sebagainya, tidak. Dia ayak tu rotate. Dia bukan ayak yang ayak yang main macam kita guna mutlak, tidak. Dan mereka cuma boleh dapat yang tu dah. Mereka tak boleh dapat balik yang hak sistem asal. Sama juga dengan kita tanya dekat pengkaji di selatan Thailand dan juga pengkaji sejarah Kedah. Ada satu lela. Lela ni satu laras meriam. Meriam sak yang ada di depan Museum Pertahanan Thailand. Kalau tuan-tuan perasan, nanti balik buka tengok dalam Google pun ada. Dekat depan Museum Pertahanan Thailand, dekat depan tu ada satu meriam besar. Meriam tu dia katup dengan besi, dia bubuh macam cover, tapi adalah muncung dan kita nampak. Meriam tu, bila mana berlaku perang antara Siam dengan Kedah dulu, meriam ni lah salah satu yang digunakan untuk serang Siam. Dan mereka jadi pelik dengan meriam ni pasal apa? Sebab bila mereka main dekat nak masuk Kedah, mereka kena serang dah dengan meriam ni, mereka tahu. Sebab dia punya saiz peluru dia. Bila peluru tu duk main, mereka tahu, okay, meriam ada atas bukit. Mereka celapak pergi kat bukit. Kan? Sebai-sebai pergi kumkai-kumkai, tengok tak jumpa. Elok mereka naik bukit tu, tengok belah sana pula berdentum. Dia kata meriam tu dah sana pula, pergi sana pula. Dan bila mereka dapat meriam tu, mereka dapat saja jatuh Kedah masa tu, lepas pada perang bisik tu, untuk pertahanan lah, tempat pertahanan. Mereka nak angkut balik meriam tu tak boleh, berat. Tak boleh angkut, berat. Jadi, mereka kena gunakan alat lain untuk tarik balik. Dan bila masuk balik dalam sejarah, rupanya meriam tu meriam yang kita panggil apa? Dia boleh buka kan cantum tu. Orang panggil apa? Kan meriam tu dia boleh disassemble dan boleh assemble balik. Dia boleh pasang balik, pasang balik. So bila depa serang, depa kan tanggung 2-3 orang. 2 orang angkat satu, 2 orang angkat satu, 2 orang angkat satu. Kan? Angkat 6 orang pergi letak. Sambung tembak. Lari pula pergi belah sana. Lari pula pasal. Mereka tak tahu kata meriam tu boleh sampai terah tu. Bagi mereka meriam, ya meriam. Macam kita lah duk pekup telinga meriam buluh tu kan. Tak ada pun main tu imam pasang hak muncung, Tok Bilal pasang hak belakang, kita pasang hak tengah dah. Taubat berani kalau pasang tu. Lari awal kita kata. Kabat pula mahal dia tak. Sebab tu bila jadi lagu tu, mereka tak boleh nak ongkah, tak boleh nak buat apa, maka mereka letaklah depan Museum Pertahanan. Yang ni yang disebutkan pada saya oleh orang yang kaji lah. Daripada segi daripada segi sejarahnya, mereka nak beritahu dekat situ satu orang kata apa, satu benda yang dikatakan bahasa kita macam nak condemn lah. Ni meriam yang hampa paling besar kan, meriam yang hampa kata paling dahsyat lah ada depan Museum Pertahanan kami. Duk ada bawah kekuasaan mereka. Sebab tu bila kita sebut berkenaan akal, umat ni dah cemuih dah berkenaan dengan teknologi. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dah selesai dah dalam bab sains dan sebagainya. Isu vaksin tak vaksin ke apa semua dah selesai dah. Cuma bila mana ilmu itu tadi jatuh kepada orang yang pintar menggunakan untuk dibuat kejahatan yang paling jahat, maka jadilah kerosakan di muka bumi. Yang kita nak ni kembalinya sinar seperti mana di zaman Ibn Sina, di zaman Al-Khawarizmi, kelompok di zaman Abbasiyah dulu. Waktu tu kegemilangan ilmu yang tak terjangkau, orang tak boleh nak fikir. Sampai ke tahap apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca dalam falsafah sejarah ataupun falsafah dunia, satu-satu negara yang boleh buat kain tenun, satu-satu negara yang boleh buat lukisan ke apa ke, dia boleh buat mural dinding ke, dia boleh buat craft tangan apa semua ni, itu menunjukkan negara tu adalah negara yang aman sentiasa. Negara yang paling aman. Pasal apa? Tak ada kita duk jumpa orang duk buat craft tangan tentu duk kena lari pasal kena serang. Adakah? Duk buat tenun ni kain songkit. Woi, lari-lari kita kena serang. Dia nak bawa ke mesin tenun tu? Tak. Nak abang kata keadaan negara tu betul-betul aman. Dan kain tenun nak buat bukan 2 hari bang. 2 hari tu kain tenung. Hampir duk tu tenung tu kain tenung boleh lah 2 hari.
Ken tenun lama bang, lama. Dah lah mahal Kedarah. Kedarah tu saya tarik balik, mahal. Kan? Mahal. Sebab dia buat dia tu lama. Tengok juga pada kita punya jenis dia tu. Bunga ni awan larat ke, awan balok ke, apa ke. Dia ada dia punya rate harga dia. Dan nak buat benda tu bila makan lama, maksud dia negara tu aman. Macam mana boleh aman? Pemerintahan dia cantik. Pentadbiran dia cantik. Dan keadaan negara dia tu duduk dalam keadaan harmoni. Sama juga dengan hari ni kita duduk kalut. Malaysia ni tak ada produk lah nak buat kartun ke, nak buat apa ke. Kita nak buat apa benda dengan duduk berhadap peperangan ekonomi lagi. Nak makan, ada orang yang duduk dekat dengan kita tak makan 3-4 hari. Ada yang masih lagi kebuluran. Ada jiran yang meninggal dunia sudah pun lebih daripada seminggu. Anak OKU tak tahu. Anak OKU tak ada nak abang apa. Sebab bau busuk orang tahu kata ni. Tiba-tiba kita nak abang kata kita ni syurga. Syurga mana kita nak duduk ni? Syurga Cawangan Kulim? Kita nak duduk syurga mana? Ada jiran dalam kampung kita yang tak makan berhari-hari. Bahkan ada yang mati pun tak pernah ziarah. Ustaz lah kan pandemik. Takkan tak ada langsung jalan keluar daripada masalah tu. Paling tidak pun bertegur, bagi salam. Jangan kita duk fikir kata benda tu terlalu komplit dan konkret. Oi, benda tu tak boleh langsung. Tak, ni sampai mati setengah. Tak makan. Ada juga yang menyusu ibu yang sudah meninggal dunia. Ada. Ni dalam suasana kita hari ni, tiba-tiba kita nak duduk dalam keadaan, ya Allah aku syurga dah. Kata Nabi SAW, man amana billah wal yawmil akhir fayukrimuna jara'uh. Golongan yang mana beriman pada Allah dan juga hari kiamat, dia akan memuliakan jiran dia. Dia ambil berat tentang jiran dia. Dan yang ni yang kita duk hilang. Kenapa benda ni hilang? Sebab kita mendahului akal, bukan iman. Dan untuk yang bawah tu nanti kita akan sambung dengan tuan-tuan yang mulia insya-Allah pada pertemuan yang akan datang dalam pertemuan kita kelak insya-Allah pada bulan yang akan datang. Dan akhir kalam saya mohon maaf ambil masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kalau ada kekasaran bahasa tu berbicara terlajak kata terasa tahu mana-mana, saya minta maaf banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Saya juga minta doa pada tuan-tuan, moga-moga Allah SWT bukakan hati orang-orang yang nak meninggalkan Islam. Allah Ta'ala bukakan hati orang-orang yang berasa tak puas hati dengan Islam. Allah Ta'ala berikan kepada mereka sebaik-baik, sebesar-besar, sebanyak-banyak hidayah. Moga-moga mereka tenggelam, mereka fana dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Mereka duduk dalam keadaan sentiasa mengingat Allah walaupun mereka belum Islam. Biar hati mereka itu bergoncang. Bila kita buat majlis pengislaman ataupun ada orang masuk Islam, antara benda yang tak mampu untuk kita tahan adalah gelojak hati dia untuk ucap kalimah syahadah. Mana-mana orang, daripada sekian banyak ribuan orang yang kita pernah duduk dalam keadaan mengislamkan mereka, bahkan mereka sendiri ceritakan pengislaman mereka, banyak daripada mereka tidak mampu untuk menahan rasa tu. Dia kata rasa tu nak abang tak tahu. Dan apa yang disampaikan oleh guru kita itu adalah hidayah. Itu yang Nabi SAW sebutkan hidayah. Hidayah yang bergoncang dalam hati dia. Dia kata lagi dia tak ucap, lagi dia tak mengucap, lagi dia tak ucap kalimah syahadah, lagi tu dia tak akan boleh release benda tu. Dan bila dia dah ucap kalimah syahadah, release. Dia akan keluar dengan empangan rindu, empangan dendam dia tu. Air mata berlinang. Kita tengok pun kita sebab tak tahu pasal apa. Sebab ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan takat kita nak cerita pengorbanan dia, tidak. Tetapi nak abang kata bila mai waktu tu, tak ada siapa boleh tahan. Dan sebab tu kita rasa amat-amat sedih bila mana ada orang yang ambil jalan ataupun ambil keputusan nak meninggalkan Islam dan sebagainya. Kita rasa cukup sedih. Adakah benda tu hilang? Tidak. Sekian banyak yang kita duk buat, kebanyakannya bukan sebab Islam tu tak betul. Bukan sebab tak puas hati dengan Islam, tapi tak puas hati dengan orang Islam. Jangan kita jadi orang yang mana kalau tak mampu nak memperjuangkan Islam, jangan jadi orang yang menjadi pengkhianat pada Islam. Jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, jadi orang yang menambahkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendoakan sahabat-sahabat, doakan saya, doakan seluruh ahli keluarga kita, doakan ibu ayah kita sentiasa. Bahkan bila sebut berkenaan dengan doa, tidak dikatakan salih. Satu orang yang meninggalkan doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tidak dikatakan salih orang yang meninggalkan doa pada mak ayah. Sedendam-dendam mana pun, marah-marah mana pun dekat mak ayah. Sebab mak ayah itulah kita mampu mengenal Allah. Sebab mak ayah itulah kita mampu mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu
hirupan susu yang kita ambil daripada ibu kita tak akan mampu terbayar. Bahkan hela nafas pertama ketika nak melahirkan kita tak mampu untuk kita balas dengan isi dunia, tak mampu untuk kita balas. Setiap jerih perih turunnya keringat peluh ayahanda kita dalam mencari nafkah yang berkat, yang baik untuk diberikan makan kepada kita, takkan mampu untuk kita ucapkan dengan terima kasih berlapik RM100. Takkan mampu untuk kita ucapkan terima kasih dengan berlapik harta dunia, tak mampu tuan-tuan. Cukup dekat mengembalikan senyum di wajah mereka, menjadikan kita satu orang anak yang bahagia, menjadi orang yang diredai oleh ibu dan ayah dia, mendapat restu hidup di dunia. Dan ingat, yang kita hidup elok hari ini berkat doa daripada ibu dan ayah kita, berkat doa daripada datuk nenek kita. Ingatkan mereka, ingatkan diri kita supaya ingat pada mereka, baca doa, sampaikan kebaikan kepada mereka, insya-Allah. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, kita berhenti di muka surat yang ke-95 dekat situ. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.